Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera, aman, damai hendaknya. Anda bersama saya, Pasha Rahim dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini hari Rabu, 17 Ogos 2022. Kita bersiaran secara langsung seperti biasa dari Wisma Bernama. Saya hari ini akan berkongsikan pelbagai info yang menarik, juga berita-berita terkini. Hari ini kita nak cerita pasal beberapa perkara. Kita ada cerita pasal jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kita juga nak bercerita tentang pertandingan sayembara sajak merdeka dan juga tamasya budaya yang akan diadakan di negeri Perak. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan sedikit petikan daripada portal bernama. Antaranya yang pertama, menghendap secara maya berulang kali juga satu jenayah dalam pindaan Akta 574. Bukan sahaja menghadap secara fizikal, malah perbuatan menghadap secara maya berulang kali adalah suatu jenayah menurut rang undang-undang Kanun Keseksaan Pindaan 2022 Akta 574. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata, walaupun perbuatan menghendap secara maya tidak melibatkan sentuhan atau mendatangkan kecederaan secara fizikal, tetapi ia boleh mengganggu mental dan emosi mangsa. Justru adalah penting dan tepat pada masanya untuk meluluskan rang undang-undang anti menghendap itu untuk melindungi mangsa secara menyeluruh. Katanya jika tiada undang-undang yang benar-benar melindungi mangsa, dikhawatiri lebih banyak kes mengendap akan berlaku hingga akhirnya mendatangkan kecederaan. Beliau juga optimis rang undang-undang yang dijangka akan dibacakan kali kedua dan ketiga pada mesyuarat ketiga Oktober depan akan diluluskan oleh Parlimen. Rang undang-undang ataupun pindaan ini akan memasukkan seksyen baru 507A ke dalam Akta 574 dan adakan peruntukan bagi kesalahan mengendap. Bagi sesiapa yang melakukan kesalahan mengendap, hendaklah dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda ataupun kedua-duanya. Jadi bagi anda semua di luar sana tu sudahlah menghendap ataupun stalk orang akan menjadi satu kesalahan jenayah. Baiklah, kita teruskan dengan berita Global Survey calon KLIA dan LGK sebagai lapangan terbang terbaik. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan juga lapangan terbang antarabangsa Langkawi LGK telah disenaraikan sebagai antara lapangan terbang terbaik di dunia dalam kaji selidik kualiti perkhidmatan lapangan terbang ASQ untuk suku kedua tahun ini. Kedua-dua lapangan terbang itu meraih skor sempurna 5.0 dalam tinjauan global oleh Majlis Lapangan Terbang Antarabangsa ACI yang mengukur kepuasan penumpang secara keseluruhan dari segi keselamatan, kemudahan, perkhidmatan dan juga kebersihan terminal. Bagi KLIA, 3 pujian yang diterima melalui tinjauan ASQ adalah proses yang lancar di semua titik sentuh, bantuan di lapangan yang sopan dan juga daftar masuk pantas di kaunter. Jadi setakat ini kedua-dua segmen domestik dan juga antarabangsa menunjukkan trend pemulihan yang agak positif, menunjukkan pencapaian yang amat memberangsangkan terutamanya sekarang ni ketika industri pelancongan semakin rancak pasca COVID-19. Baiklah, kita beralih pula ke negeri Perak. Ini berkenaan berita sejarah ataupun warisan negara. Kerajaan negeri Perak sedang mengenal pasti kos bagi memelihara kompleks sejarah Pasir Salak di Kampung Gajah yang dilaporkan mengalami kerosakan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata perkara itu telah dibangkitkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri dan kemudian diserah kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi untuk menguruskannya. Dimaklumkan ia memerlukan kos yang agak tinggi disebabkan melibatkan pemeliharaan bangunan terbiar dan ada banyak kayu yang telah pun reput. Jadi sekiranya mampu, kerja baik pulih akan menggunakan wang kerajaan negeri, tetapi sekiranya tidak, permohonan akan dibuat untuk mendapatkan bantuan dari Kerajaan Persekutuan. Sarani juga berkata, pihaknya juga mengalu-alukan pihak swasta yang berhasrat untuk menguruskan kompleks sejarah itu. Akhbar Tempatan melaporkan rumah kutai di kompleks sejarah Pasir Salak sudah mulai reput dan galeri sejarah negeri Perak tidak lagi boleh dikunjungi oleh pelancong. Jadi diharapkan kerja-kerja pemeliharaan kompleks sejarah Pasir Salak ini dapat diteruskan kerana pentingnya untuk kita menjaga dan juga memelihara warisan negara.
Baiklah, itu antara petikan-petikan berita daripada portal bernama.com. Jika anda inginkan maklumat terkini dan juga berita-berita yang terkini, silalah ke portal bernama.com kerana akan sentiasa dikemas kini. Kita nak tinjau sikitlah bagaimana keadaan cuaca di luar sana itu, dan juga kita akan ke bilik berita untuk berita selanjutnya. Sebelum itu kita lihat dulu ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Negara. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan berangkat ke Kompleks Presiden di Ankara diberi sambutan negara sempena lawatan baginda ke Turkiye. Keberangkatan tiba Seri Paduka pada 5.30 petang waktu tempatan disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan. Baginda menerima tabik hormat pasukan pengamanan Presiden diiringi lagu kebangsaan Malaysia Negaraku dan lagu kebangsaan Turkiye Istiqlal Marsi serentak dengan tembakan meriam 21 das. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong kini dalam rangka lawatan negara ke Turkiye selama 7 hari bermula Isnin. Pertemuan Al-Sultan Abdullah dengan Presiden Turkiye ini adalah yang pertama selepas baginda menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Julai 2019. Kementerian Pengajian Tinggi akan menubuhkan jawatan kuasa program memperkasakan pendidikan pengundi pelajar Undi 18. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, fungsi utama jawatan kuasa itu adalah sebagai platform bagi KPT, Universiti Awam serta Akademi Pilihan Raya dan Suruhanjaya Pilihan Raya membincangkan pelaksanaan program pendidikan pengundi membabitkan pelajar IPTA. Jawatan kuasa ini juga insya-Allah bertanggungjawab untuk melihat keberkesanaan pelaksanaan program yang telah dirancang dan seterusnya mencadangkan mekanisme yang sesuai bagi menambah baik pelaksanaan program ini. Menurutnya, pemansuhan Seksyen 15/2/C Akta Universiti dan Kolej Universiti 1975 dan Seksyen 10/2/C Akta Institusi-Institusi Pelajaran pada 2019 turut membenarkan pelajar IPTA melibatkan diri dalam politik di dalam dan luar kampus termasuk bertanding sebagai calon pilihan raya. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM edisi Selangor menyasarkan jumlah kehadiran paling ramai berbanding AKM di negeri-negeri lain. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, melalui pelbagai aktiviti menarik yang mempunyai kelainan tersendiri, tidak mustahil sasaran tersebut dapat dicapai. Kalau boleh kita nak lebih ramai daripada Sarawak lah. Sekarang ni yang paling ramai Sarawak. Dulu Kelantan. Lepas lepas Kelantan, Sarawak beat Kelantan. Jadi saya harap Selangor ni dapat Sarawak lah pula. InsyaAllah kita tengok. Selain kenduri 40 trak makanan percuma yang bakal menjadi tadikan, AKM edisi Selangor juga menampilkan kelainan dengan penyertaan polis Diraja Malaysia yang akan buka kaunter membayar saman dengan diskaun yang akan diumumkan kelak. Saksikan laporan lanjut dalam buletin bernama 11 pagi nanti dan layari bernama.com. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.
Baik, anda masih lagi bersama saya Pasha Rahim dalam Apa Khabar Malaysia. Saya sebenarnya nak berceritakan, nak kongsilah sedikit fakta menarik mengenai bendera Malaysia sebab kita ni kan dah bulan kebangsaan. Jadi, tahukah anda sebenarnya terdapat 373 penyertaan reka bentuk bendera Jalur Gemilang dan antara 373 penyertaan itu hanya 3 yang disenarai pendek dan reka bentuk disediakan oleh Muhammad Hamzah merupakan pilihan majoriti selepas diperkenan mesyuarat Majlis Raja-Raja. Jadi bendera yang kita ada, bendera Jalur Gemilang yang kita ada sekarang ini adalah hasil daripada rekaan Muhammad Hamzah. Baiklah, kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya kita nak bercerita tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Kalau anda semua tahu, minggu-minggu yang lepas kita dah tengok jelajah AKM di Sarawak, kita dah tengok jelajah AKM di Kelantan, sebelumnya di Terengganu, Johor dan sebagainya. Minggu ini jelajah aspirasi keluarga Malaysia akan singgah di negeri Selangor dan bersama saya pada hari ini kita ada Puan Zanawiyah Hassan, Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Latihan dan Pembudayaan Keusahawanan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat Pasha. Terima kasihlah banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa untuk kita bercakap sedikit tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada hari ini. Tema yang telah dipilih untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia untuk minggu ini di negeri Selangor adalah Usahawan Keluarga Malaysia Penggerak Ekonomi Negara. Jadi jelajah aspirasi keluarga Malaysia untuk negeri Selangor ni adalah anjuran KUSKOP sendiri. Mungkin Puan Zana nak ceritakan sedikit kenapa pemilihan tema yang disebut tadi itu. Alright. Terima kasih Pasha. Jadi kali ini Alhamdulillah KUSKOP telah diberi mandat kepercayaan untuk melaksanakan edisi ke-8 jelajah aspirasi keluarga Malaysia di negeri Selangor. Jadi tema yang kami garapkan itu iaitu Usahawan Keluarga Malaysia Penggerak Ekonomi Negara. Yang itu memang kami ingin tonjolkan, ingin fokuskan kepada usahawan-usahawan di Malaysia yang kami ingin nyatakan bahawa usahawan-usahawan juga merupakan salah satu elemen penting dalam keluarga Malaysia. Jadi itu yang kami bawakan tema tersebut. Jadi Fasha, JAKM kali ini kita akan adakan di tapak Karnival perkarangan Stadium Shah Alam pada 19 hingga 21 Ogos. Hujung minggu ni. Tinggal berapa hari je lagi. Itulah dia. Saya tak sabar ni nak semua orang mengunjungi kita punya JAKM Negeri Selangor ni Fasha. Jadi itulah dia. Dan pengisian-pengisian kita juga kita fokuskan kepada usahawan kita. Tapi bukan hanya usahawan lah, kita adakan aktiviti itu meliputi kepada seluruh lapisan masyarakat lah. Baiklah, kita bercakap pasal ekonomi ataupun usahawan keluarga Malaysia ni kan yang merupakan penggerak ekonomi negara. Jadi fokus jelajah aspirasi keluarga Malaysia untuk Selangor terutamanya adalah untuk memberikan fokus kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana. Mungkin Puan Zana boleh ceritakan bagaimana mungkin ada gerai-gerai ataupun apakah yang akan ada dekat situ untuk pengunjung-pengunjung kita. Panjang tu pula cerita. Tak apa, kita cerita. Kita cerita bagaimana setup JAKM Negeri Selangor. Okey, di sana bila tuan-tuan dan puan ke sana, Pasha ke sana, kita ada pameran kementerian agensi. Yang tu kita ada booth, 26 booth pameran kementerian agensi. Dan kita ada 100 jualan AKS. 100 jualan AKS, kita ada 109 program dan aktiviti yang kita tawarkan sepanjang 3 hari JAKM lah. Alright, di samping itu juga kita ada program-program menarik yang kita tawarkan kepada seluruh warga Selangor dalam Bakelang. Alright, dan juga khusus untuk usahawan. Khusus untuk usahawan, kita ada program khusus seperti kita ada pemandaran perniagaan, business matching, di mana kita bawakan syarikat-syarikat yang besar, kita temukan dengan usahawan-usahawan AKS kita, dan juga kita ada program akses untuk pembiayaan. Jadi itu secara ringkas Pasha saya terangkan mengenai program-program yang ada. Juga Pasha untuk JAKM juga kita ada kemah-kemah seperti kemah sukan rakyat, kita ada e-sport, dan setiap JAKM kita ada program jamin kerja. Dan juga kita ada juga kita bawakan food truck dan juga gerai-gerai cita rasa keluarga Malaysia.
Okey. Yang tu memang standard di JAKM lah. Setiap JAKM akan ada. Yang menarik tu yang Puan Zana sebut pasal food truck, sebab kalau saya tak silap untuk JAKM di Selangor ni akan ada kenduri food truck. Betul ke tu? Pak Aisyah dah cakap itu kan. Alright, jadi kami antara aktiviti-aktiviti menarik yang KUSKOP ingin bawakan adalah kita adakan kenduri food truck. Jadi pada 19 Ogos 4 petang hingga 7 malam kita ada kenduri food truck di mana jamuan atau menu-menu yang kita hidangkan adalah daripada food truck dan juga daripada gerai cita rasa keluarga Malaysia. Jadi keistimewaan kenduri food truck ni Pasha, kita KUSKOP cuba bawakan menu-menu istimewa Selangor. Macam apa tu contohnya? Menu-menu istimewa Selangor seperti mentarang masak lemak, belangkas bakar, mi udang banjir, cendol dan pelbagai lagi menu lah, menarik lah. Jadi itulah tarikan yang kami cuba sediakan kepada rakyat negeri Selangor lah. Itu adalah satulah kenduri food truck. Antara aktiviti menarik adalah pada hari Sabtu malam kita bawakan mini konsert bersama artis-artis terkenal tanah air yang kita namakan Gema Irama at JAKM. Wow, okey. Boleh bagi tahu tak siapa antara artis tu ataupun surprise? Boleh. Kita boleh bagi tahu. Sebab kita nak menarik pengunjung-pengunjung ke JAKM Selangor. Jadi artis yang kita akan bawakan di Gema Irama at JAKM adalah antaranya adalah Dayang Nur Faiza, Hil Husaini dan Datuk Nesh dan ramai lagi lah. Jadi Pasha pun kena datang lah ya. Nama-nama besar tu saya hari tu je baru saya pergi tengok konsert. Saya kena pergi tengok konsert dekat Gema Irama JAKM pula. Yes, betul. Baiklah, tadi kita nak fokus sikit perbincangan ni pasal inilah usahawan kan. Mungkin Puan Zana boleh ceritakan lebih lanjut sikit tentang pemadanan perniagaan. Yes. Okay, thank you Fasha. Jadi pemadanan perniagaan ini adalah merupakan elemen wajib di setiap JAKM. Untuk makluman Pasha dan semua, KUSKOP merupakan ketua bagi jawatankuasa teknikal jualan usahawan dan business matching. Jadi setiap tujuh JAKM yang lepas memang kami dah laksanakan program tersebut lah. Jadi pada JAKM Selangor ni kami ingin membawa kelainan. Kita nak special sikit untuk warga Selangor. Jadi kita bawakan 20 anchor, 20 syarikat yang besar-besar ni untuk kita temukan dengan usahawan IKS di Selangor lah. Antara syarikat anchor yang kita bawa pada kali ini adalah hypermarket Lotus, Lulu, Maidin, macam Petronas Mesra, Ninja. Proses dia Fasha adalah di mana kita adakan 2 kemah yang boleh memuatkan 20 anchor kita, di mana kita menjemput semua usahawan IKS untuk berada pergi ke kemah tersebut dan proses tu berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Jadi kita tak ada hide, kita tengok yang mana yang ada kosong dan usahawan akan masuklah. Pendaftaran berlaku pada ketika itu. Iaitu untuk pemadanan perniagaan lah Fasha. Jadi siapa-siapalah. Maksudnya ini adalah antara usaha untuk kita nak bawa produk-produk IKS ni untuk dimasukkan ke pasar-pasar yang besar. Ya, betul. Rasanya kita bantu usahawan kita untuk kita temukanlah. Kita nak permudahkan usahawan IKS kita. Jadi kita sediakan platform untuk mereka bertemu dengan syarikat-syarikat hypermarket ni lah. Jadi sepanjang JAKM yang lepas-lepas ni, mungkin Puan Zana boleh bagi tahu kita agaknya dalam berapa ramai AKS yang telah pun dipadankan dengan syarikat-syarikat ni? Ramai Fasha. Jadi banyak IKS yang kita padankan. Jadi kita tengok dari segi mungkin daripada produk jenis apa, makanan ke ataupun yang tu pelbagai. F&B ada, pakaian, tapi most of it adalah F&B lah yang kita bawakan ke hypermarket tersebut. Jadi target kita pada JAKM Selangor adalah 10 juta. 10 juta. Jadi itu agak besar dan kita harap kita boleh melebihi daripada itulah.
Expected sales. Menarik tu. Okey, kita dah cakap pasal inilah usaha-usaha KUSKOP untuk membantu usahawan-usahawan kecil. Sekarang ni kita nak cakap pasal inilah penonton-penonton kita di luar sana yang akan mungkin merancang hujung minggu untuk datang melawat ke JAKM. Selain daripada konsert Gema Irama, selain daripada yang disebutkan tadi tu kenduri food truck, tu apa lagi aktiviti-aktiviti? Mungkin ada pertandingan ke? Ada apa lagi aktiviti menarik yang akan ada dekat Jelajah Aspirasi Selangor ni? Alright. Okey, kita ada 3 hari, 19, 20, 21. Aktiviti yang KUSKOP rancang untuk JKM Negeri Selangor, kita rancang untuk meliputi seluruh lapisan masyarakat dan juga untuk seisi keluarga. Sebagai contoh, kita ada untuk kanak-kanak, kita bawakan pertandingan mewarna bersama maskot Omar dan Hana pada hari Sabtu. Kita bawakan juga Didi and Friend, meet and greet bersama Didi and Friend pada hari Ahad. Dan juga untuk kawan-kawan ibu, kawan-kawan ibu Fasha, kita bawakan juga aktiviti seperti pertandingan menghias kek, pertandingan ataupun cara-cara untuk membuat dekor, dan juga kita juga bawakan juga aktiviti-aktiviti untuk kaum bapa. Okey, selalunya kaum bapa ni dia tersisih sikit bila jadi sebab kita kata seisi keluarga. Jadi kita bawakan juga aktiviti untuk kaum bapa ni, pertandingan teh tarik, Fasha. Pada hari Sabtu. Pertandingan teh tarik dan juga disusuli dengan pertandingan makan hotdog terbanyak. Jadi warga Selangor, Lembah Kelang jangan isi perut dulu. Hari Sabtu minum teh tarik, lepas tu lepas tu pertandingan makan hotdog. Ada hadiah-hadiah menarik lah pasal kita sediakan. Dan juga tidak lupa juga kepada belia-belia, kan, kita ada program-program menarik di Kemah Sukan Rakyat dan e-sport. Dan juga ada hadiah-hadiah disediakan lah. Juga Pasha, lagi satu. Kita ada 94 dan lebih cabutan bertuah. Di sepanjang JAKM Negeri Selangor lah. Jadi jangan lepaskan peluang. Betul, jangan lepaskan peluang. Macam banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun disediakan untuk seisi keluarga. Right. Jadi terima kasih Puan Zana kerana sudi meluangkan masa untuk bercerita sedikit tentang Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan di perkarangan Stadium Shah Alam, betul ya? Ya. 19 hingga 21 Ogos hujung minggu ni. Jadi bagi anda semua yang tiada perancangan untuk hujung minggu ni, bolehlah ke Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Pelbagai aktiviti yang menarik, usahawan-usahawan di luar sana yang IKS yang ingin mendapatkan ataupun meletakkan produk di orang kata supermarket besar di Malaysia, bolehlah datang ke JAKM Selangor. Baiklah, terima kasih sekali lagi Puan Zana. Kita nak berhenti sekejap untuk berehat. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih rakan setugas. Saya dari Biro Pahang ingin berkongsi cerita menarik mengenai sambutan Hari Kebangsaan yang dilaksanakan oleh 4 petugas Kuantan 188 bagi menyemarakkan rasa patriotik sempena Hari Kebangsaan yang akan disambut kelak. Pelbagai aksi sering dipamerkan sebagai semangat atau lambang cinta kepada negara. Lebih-lebih lagi sepanjang bulan kebangsaan, antaranya aktiviti konvoi bermotosikal dan menghias rumah serta premis dengan mengibarkan jalur gemilang. Tidak terkecuali bagi sekumpulan golongan muda yang terdiri daripada petugas khidmat pelanggan Menara Kuantan 188 yang memilih untuk menzahirkan perasaan tersebut di udara dengan mengibarkan jalur gemilang mengelilingi pelantar terbuka sepanjang 80 meter di ketinggian 104 meter menerusi aktiviti sukan lasak iaitu Skywalk. Bersemangat mengibarkan jalur gemilang di udara Muhammad Nazrin Zahari, Nurul Hamidah Jaafar, Muhammad Faizan, Muhammad Fauzi dan Nurul Alia Zahira Ramlan menganggap ia merupakan antara pengalaman manis dalam menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini di Mercu Tanda Baharu Pahang itu yang menawarkan pemandangan 360 darjah Bandaraya Kuantan. Nurul Hamidah berkata ini merupakan kali pertama beliau melakukan aktiviti bersama rakan-rakannya bagi mempamerkan semangat patriotik menerusi aktiviti sukan di menara yang terletak di tepi Sungai Kuantan itu. Katanya jalur gemilang dikibarkan di pelantar berkenaan menerusi 4
4 gaya statik dan 1 aksi bergerak yang dinamakan mengikut daerah di negeri ini iaitu Cameron Highlands, Tasik Bera, Rompin, Kuantan dan Fly to Pekan. Bagi Ketua Operator Skywalk Kuantan 188, Azlan Mat Tajuddin bersama rakannya Khairul Azrin Abdullah yang memainkan peranan penting bagi memastikan misi itu berjalan lancar, berkata, meskipun teruja melakukan aktiviti itu, tahap keselamatan petugas tetap menjadi keutamaan. Menurut beliau yang berpengalaman mengendalikan sukan ekstrim lebih 10 tahun berkata kesemua petugas diberikan taklimat keselamatan dan dilengkapkan dengan peralatan perlindungan diri, topik keselamatan setahanan sebelum dibenarkan membuat pelbagai aksi bersama jalur gemilang. Sementara itu, Pengarah Urusan Kuantan 188, Datuk Zulkifli Muhammad berkata, inisiatif itu merupakan antara usaha dilakukan pihaknya untuk turut sama memeriahkan sambutan bulan kebangsaan menerusi sukan. Tambah beliau, aktiviti sukan itu dibuka setiap hari bermula 10 pagi hingga 10 malam, namun bergantung kepada keadaan cuaca dengan bayaran dikenakan sebanyak RM98. Menurutnya, pelbagai aktiviti lain turut dirancang untuk dianjurkan sebenar sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia, antaranya base jump, wall climbing, expo jualan serta pesta Kuantan 188 iaitu acara pentas bersama artis tanah air serta pengenalan teknologi pemetaan unjuran yang pertama kali diadakan di mercu tanda itu. Itu sahaja perkongsian dari Biro Pahang setakat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, itu je rasanya melihat jalur gemilang berada di angkasa, kira angkasa tinggi sangat kan. Tadi ada fakta diberikan menarik daripada Pasha sebut tadi berkaitan tentang jalur gemilang Ahmad Hamzah yang telah pun menjadi pemenang utama lah masa itu kan sampai sekarang kita gunakan. Tapi satu lagi menarik, dulu kalau ikutkan sebelum 1963 kita ada 11 saja jalur. 11 sekarang ada 14 sebab kerana pergabungan daripada wilayah-wilayah, ada wilayah Persekutuan Labuan dan juga Sabah dan Sarawak juga menjadi semangat daripada negara kita. Betul. Jadi tapi kita dan bersama juga yang menarik ini sebabnya yang paling menariknya bila mana pegawai-pegawai ini menyaksikan kebersamaan kita dan keluarga Malaysia. Betul tu. Baiklah, kalau nak tahu juga Kuantan 188 adalah merupakan mercu tanda terbaru. Itu antara yang menariknya. Tapi jangan maksudnya lebih menarik kerana saya masih lagi menemani anda bersama dengan Pasha. Banyak lagi perkara yang menarik sebenarnya nak bawa kepada anda ni. Dan bercakap tentang soal negara kita ni, bila kita masuk bulan kebangsaan ni, tidak boleh lari tentang satu perkara yang cukup menarik juga. Iaitu tentang sejarah karya-karya negara kita. Ini merupakan salah satu warisan yang perlu dijaga. Sebab kalau nak bercakap soal karya-karya ni, saya teringat bagaimana ketamadunan lama ni menyaksikan bahawasanya bila mana mereka ini mengumpulkan dan memperkasakan karya-karya agung mereka ini dapat membantu mewarisi dan juga memantapkan lagi tamadun mereka. Kalau tamadun Cina menarik ketika zaman pemerintahan dinasti Ming. Itu zaman-zaman memang kalau nak sebut tentang kehebatan puisinya memang sangat-sangat agung, tetapi Malaysia juga ada. Ya, jadi sebenarnya ketamadunan manusia ni tak boleh larilah daripada karya dan juga sastra. Ya, betul. Dan bercakap tentang karya dan juga sastra, sekarang ni kita nak bercerita tentang sayembara Sajak Merdeka. Dan bersama kita tetamu yang telah pun diundang, Encik Yunus Haji Saprins, merupakan pengarah bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Terima kasih Tuan Yuno. Ni antara kita samalah. Saya pun orang seni juga. Sama dengan orang seni. Pasha pun orang seni juga. Seronok lagi kita hari ini. Sikit-sikit je lah kita cerita soal sajak dan juga puisi ini. Baik, kita nak berteruskan tentang berkaitan program yang menarik ini, sayembara Sajak Merdeka. Saya pun memang tertarik dengan program seperti ini. Kalau dalam zaman universiti dulu pun memang rajin lah nak masuk pertandingan-pertandingan seperti ini kan. Mungkin di awal ni boleh Tuan jelaskan sedikit dahulu tentang program yang akan dianjurkan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana mengundang saya datang pada pagi ini dalam rancangan program Apa Khabar Malaysia ya. Pertandingan sayembara Sajak Merdeka 2022 ini merupakan anjuran Jabatan Penerangan Malaysia dan tahun ini merupakan tahun ketiga kita melaksanakan pertandingan ini sejak daripada 2020 dulu. Mana ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan program ini. Dan dalam 2 tahun kita mengadakan pertandingan ini, kita telah mendapat pernyataan yang cukup banyak. Yang mana pada tahun kali pertama kita buat pada tahun 2020 kita mendapat 623 pernyataan. Kemudian pada tahun lepas iaitu 2021 kita mendapat 721 pernyataan. Jadi kita mengharapkan pada tahun ini kita akan mendapat pernyataan yang lebih banyak lagi daripada 2 tahun lepas.
Kemudian kita juga penyertaan ini kita buka kepada pelajar-pelajar, iaitu pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi, kemudian politeknik dan juga kolej universiti. Tetapi kita mahu supaya peserta yang mengikuti pertandingan ini mestilah warga negara Malaysia, tetapi berumur antara 18 hingga 30 tahun. Saya masih lagi berpeluang. Umur masih lagi masuk. Janganlah kantorkan umur saya. Okey, silakan teruskan lagi. Dan antara yang menarik, ini salah satu bahagian daripada usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memperkasakan lagi, merancakkan lagi sambutan bagi Bulan Kebangsaan bagi tahun ini. Bercakap tentang tadi kategori-kategori yang berlayak untuk masuk. Pasti mereka tertanya-tanya juga bagaimana syarat penyertaannya, bagaimana mahu menyertai pertandingan ini, dan tema khusus sekiranya ada. Okey, tema bagi pertandingan ini ialah tema pada tahun ini itu tema hari kebangsaan tahun ini, iaitu tema ini adalah keluarga Malaysia teguh bersama. Itu tema kita. Kemudian bagaimana untuk peserta menyertai pertandingan ini? Ya, ini boleh mananya peserta yang mau mengikuti pertandingan ini, dia kena melawat laman sawang merdeka360.my. Di sana ada segala syarat terma dan juga syarat-syarat untuk pertandingan ini dibuat. Jadi kita kira hendaklah peserta ini akan mengikuti semua syarat-syarat yang kita tetapkan dalam kalau kita melawat laman sawang merdeka360.my. Okey, jadi semua informasi yang berkaitan program Sayembara Sajak Merdeka ni ada terdapat di laman web tersebut. Betul. Baik. Itu antara satu perkara yang cukup menarik. Dan tentunya bila nak cakap tentang pertandingan ni mesti kena ada hadiah. Betul. Hadiah ni akan menjadi motivasi lagi kan. Kita berkongsikan juga antara hadiah-hadiahnya yang ditawarkan. Ya, kita telah menawarkan hadiah yang cukup lumayan, di mana tempat pertama ataupun Johan akan mendapat sebanyak RM1,000 tempat pertama. Kemudian bagi tempat kedua ataupun Naib Johan, peserta ini akan mendapat sebanyak RM tunai RM800. Kemudian bagi tempat ketiga pula akan mendapat wang tunai sebanyak RM500. Kemudian kita ada juga hadiah khusus sebagai hadiah khas yang itu akan bernilai RM300. Ya. Okey. Maknanya hadiah ni memang lumayanlah. Rugi kalau kita tak menyertai pertandingan ini. Betul, rugi kalau tak sertai pertandingan Betul, ini. sangat-sangat rugi. Saya tak boleh menang. Tak apa, jangan risau kerana setiap daripada kita ni banyak orang bakat-bakat kreatif ni kan. Pastinya dalam masa sama juga kita nak menilai bagaimana apakah karya-karya yang dicari, jenis-jenis kriteria yang dicari. Adakah karya-karya yang perlu terlalu bombastik ataupun terlalu istimewa baru layak untuk dikategorikan sebagai antara pemenang? Okey, kalau kita melihat dari segi penyertaan, kita mahukan yang penting semua peserta ini hendaklah membuat sajak ini sendiri. Maknanya original. Yeah. Tidak ditiru daripada ataupun plagiat daripada mana-mana bahan sajak yang lain. Okey. Itu antara yang paling penting, betul lah. Tak kalah kita nak kena plagiat, itu hasil karya kita sendiri, kena pastikan tulen antara perkara yang perlu dititik beratkan. Baik, dalam masa sama juga kita nak menilai juga bagaimana harapan ataupun keinginan jauh di sudut hati Jabatan Penerangan menganjurkan program seperti ini. Apakah sebenarnya harapan dan tujuan utamanya dalam konteks ini? Ya, kita mengharapkan pertandingan ini kita dapat melatih peserta-peserta yang mengikuti pertandingan ini supaya tahu macam mana mereka membuat sajak ni. Kemudian yang kedua ialah kita mahu juga supaya mereka yang menjadi peserta pertandingan ini adalah bulan kemerdekaan. Jadi selitkan juga unsur-unsur patriotisme dan juga memuji ataupun memuji negara kita.
Kemudian yang ketiga ialah kita mahu supaya akhirnya nanti semua peserta ini akan menjadi rakan kongsi kita dalam dalam menyebarkan semua bahan-bahan yang ada dengan jabatan kita. Jadi yang penting itulah daripada sayembara saja ini adalah mesej yang akan disampaikan kepada orang di luar sana, dan juga untuk kita menggalakkan lagi orang di luar sana untuk lebih menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya dan juga dalam bidang sastra ini. Dan di hujung ni juga sebagai rangkumannya kan, ni paling penting, mungkin dah semangat ni nak dengar. Kalau saya ni kan, saya memang semangat dah sebab suka benda-benda macam ni kan. Mereka nak menyertai tarikh akhir penyertaan dan dijangkakan bila akan diumumkan tu nanti keputusan. Ya, kalau ikut pertandingan ini sudah kita mulakan sejak 1 Julai yang lalu. Kemudian dia akan tamat pada 31 Ogos ini. Okey, nasib baik buka lagi. Okey. Ada masa. Maknanya kita ada masih dalam 2 minggu lah bagi peserta yang berminat untuk menyertai pertandingan ini. Kemudian mungkin akan diumum selepas itu pemenang, kita akan nilai mungkin pengumuman itu akan dibuat pada bulan September nanti. Itu antara perkara penting yang perlu diambil tahu. Ringkas saja satu lagi soalan kan, walaupun tadi cakap satu lagi lah, tapi ada lagi satu lagi. Mungkin yang nak menghantarkan penyertaan tadi itu kan, ianya perlu dihantarkan secara email ke ataupun melalui borang sedia ada ke, laman web sedia ada, ataupun kena post ke Jabatan Penerangan atau bagaimana? Ya, kalau ikutkan kita tidak menghantar secara manual lah. Orang katakan kita menghantar dengan kita melawat laman sesawang Merdeka 360. Okey, upload kat situ je lah. Semua dah digital sekarang. Memudahkan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ini satu perkongsian cukup menarik. Ramai-ramai sertai dan juga ikuti pertandingan ini kerana bukan sahaja hadiah ni lumayan, tapi dalam masa sama juga ia meningkatkan lagi kesemangat kita untuk menyambut bulan kemerdekaan kebangsaan pada tahun ini, dan masa sama juga mengimarahkan lagi kita punya karya-karya agung dalam konteks penghasilan karya kesusastraan negara ini. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Yunus Haji Safri yang merupakan pengarah bahagian penerbitan dasar negara Jabatan Penerangan Malaysia. Selepas ini kita nak bercakap lagi tentang soal kebudayaan juga. Sebahagian daripada perkara yang perlu diwarisi, ni kita nak terbang ke negeri Perak. Tadi saya dah cerita sikit pasal negeri Perak. Kita akan sambung lagi cerita pasal negeri Perak. Tapi kita akan berhenti berehat untuk sekejap je. Baik, kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi saya dah sebut kita nak terbang ke Perak, tapi kita terbang dalam maya lah sebab kita masih lagi di set sebenarnya. Kita bawa orang daripada Perak tu datang kat sini. Okey, untuk berkongsi dengan kita tentang satu program cukup menarik, Tamasya Budaya Negeri Perak 2022. Sebut soal budaya ni memang tak tahan lah. Sebab apa? Biasanya penuh dengan kemeriahan, berwarna-warni, bergemerlapan. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, saya perkenalkan tetamu di studio waktu kita ini, iaitu Encik Abdul Rashid Abdullah, merupakan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Orangnya pun manis je tadi kan. Memang sesuai lah dengan orang daripada orang budaya ni, selalu macam itu. Manis. Baik, kita nak bercakap tentang Tamasya Budaya Negeri Perak 2022. Jadi Encik Abdul Rashid, maafkan saya, tak tersedak bagi-bagi ni. Senyum tadi menambat hati kita tersasul tu. Bukan. Baiklah, kita mulakan kongsikan sikit tentang penganjuran Tamasya Budaya Negeri Perak yang akan berlangsung nanti. Okey. Pertamanya, terima kasihlah sebab beri peluang kepada JKKN untuk kita mempromosikan Tamasya Budaya. Okey, Tamasya Budaya ini insya-Allah akan berlangsung pada 20 dan 21 Ogos ini, maknanya Sabtu dan Ahad inilah. Hujung minggu ini. Sebenarnya penganjuran Tamasya Budaya ini adalah antara Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak dengan Majlis Kebudayaan Negeri Perak yang disokong penuhlah oleh MOTEK, Kementerian dan juga Kerajaan Negeri lah. So kita cuba initiatekan satu program lah yang berbentuk mempromosikan kebudayaan khususnya di negeri Perak yang melibatkan kaum-kaum yang terbesar di negeri Perak untuk kita angkat dan kita bawakan kepada masyarakat kita. Itu sebahagian daripada
awal lah untuk program kita itu. Ini satu usaha yang cukup murni dilakukan. Alhamdulillah. Kita pun dah buka sektor kita. Sektor kan? kita dah Orang buka, luar ya. boleh masuk dalam, Betul, boleh terbang betul, terus betul. ke Perak. Pastinya ada objektif tertentu yang ingin dicapai dalam konteks ini. Bagaimana dalam konteks ini? Okey, dalam konteks ini pertamanya memang objektif utama kita nak bawa budaya itu kepada masyarakat. Maknanya kita himpunkan keseluruhan budaya masyarakat kita, Melayu, India, Cina dan orang asli yang mana kita lihat majoriti di Perak lah. Kita angkat, kita himpunkan mereka di kompleks JKKM Perak dan kita harap benda ini boleh kita sampaikan tentang budaya itu sendiri kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan daripada wujudnya program seperti ini akan mampu mengeratkan perpaduan kita, sebab kita sudah tentu dalam keharmonian kita dalam program itu, pelbagai kaum semua ada di sana. So kita mengharapkan mesej untuk perpaduan kaum itu sampai. Yang ketiga, insya-Allah mudah-mudahan program ini juga sebagai salah satu promosi kepada pelancongan negeri Perak. Menyokong promosi pelancongan di negeri Perak. Maknanya bila kita hujung minggu ni orang datang ke Perak adalah sesuatu yang mungkin selain daripada pergi melawat tempat-tempat menarik, kalau kita nak tengok budayanya, mungkin di situlah ruang dan peluang yang ada yang kita boleh sajikan kepada masyarakat pada ketika itu nanti. Jadi bila cakap pasal aktiviti-aktiviti kebudayaan ni lah, selalunya kita fikir aktiviti kebudayaan dan kesenian ni ada tarian tradisional ataupun nyanyian lagu-lagu tradisional dan sebagainya. Mungkin Encik Rashid boleh ceritakan sedikit apakah antara pengisian ataupun aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang program ini? Sepanjang program ini, kalau kita apa yang kita rancang, kita mengetengahkan 4 elemen pengisian utama lah. Yang pertama, kita akan ada demonstrasi, jualan dan juga pameran pelbagai kaum. Bila kita kata demonstrasi, jualan, pelbagai kaum ni maknanya keseluruhan budaya sesebuah masyarakat itu, maksud macam saya kata tadi, Melayu, India, Cina dan juga orang asal akan kita pamerkan. Pakaiannya, makanan tradisionalnya, keseniannya, adat budaya pun kita ada ambil. So mungkin di sini kita akan pamerkan adat budaya tentang perkahwinan pelbagai kaum itu. Mungkin kalau kita cerita pasal kuih negeri Perak, mungkin orang tak pernah kenal cecemek. Di situlah nanti kita boleh tengok. Saya pun tahu. Boleh search lah nanti. Cecemek ini makanan tradisional yang popular di Perak Tengah contohnya. Hanya biasa orang dapat bila time bulan puasa je. So kita ada demonstrasi, kita ada jualannya dan boleh belilah di situ. Nanti selain daripada itu, kita juga ada satu lagi elemen, iaitu pendidikan dalam seni budaya. Ini menjadi keutamaan kita, maknanya kita ada, dia lebih kurang macam bengkel lah, kita panggil klinik seni budaya. Kita ada klinik tentang tarian dabus, kita ada tentang bangsawan, kita ada tentang lakonan, ada tentang gasing. Elemen-elemen budaya itu kita didik, kita ajar kepada golongan-golongan muda. Hatta kalau kita tengok, kita selalu buat pertandingan anyam ketupat. Pada saya, orang memang yang terlibat dengan anyam ketupat ini memang dah pandai dah. Lambat tak cepat dengan lambat je. Tapi ini itu je biasanya. Tapi ini kita ajar dia. Dan sasaran kita memang golongan-golongan remaja. Sebab itu penglibatan tu kita memang harapkan dan alhamdulillah mendapat respon yang baik daripada IPT, IPG. Mungkin di kalangan anak-anak kita ni tak pandai pun. Pandai makan sekarang ni kita banyak beli saja. Beli yang frozen mungkin. Jadi yang tradisional itu mungkin kurang orang yang boleh buat. So satu lagi, kalau biasanya program-program kebudayaan ni ada satu menarik lah yang tarik kisah, ada tentang sukan rakyat. Ya betul. Sukan rakyat memang ada, cuma yang sukan rakyat ini kita open untuk masyarakat yang datang ketika itu. Jadi program untuk walk in, siapa datang walk in, kita buat untuk memeriahkan lagi acara-acara. Kita ada sukan sepak raga ratus, kita ada terompah gergasi dan ada beberapa. Itu yang selalunya akan betul-betul menghidupkan. Betul. Bukan benda yang kita tak main setiap hari kan. Betul. Iaitu kita akan ketengahkan di situ. Yoyo Cina pun ada. Untuk permainan pelbagai kaum, orang asli dia ada permainan dia sendiri. Begitu juga dengan orang India ada permainan yang kita tunjulkan di situlah untuk masyarakat terlibat samalah ketika itu. Baik, Encik Rashid, difahamkan juga akan ada malam gala Tamasya Budaya Negeri Perak ni. Mungkin Encik Rashid nak terangkan lebih nanti. Malam gala
lah ni kan. Malam gala macam apa ni Dini kata tadi lah, dia mestilah nampak kemeriahan, warna-warni, colourful itu akan kita ketengah. Cuma kita garap dalam satu persembahan itu kita garap untuk menonjolkan yang pertama tentang perkahwinan masyarakat Melayu Perak. Jadi kita garap itu maksudnya bila nanti tu akan ada perarakan, contohnya perarakan masuk pengantin. Di arak itu bukan, kalau tempat lain dia ada kompang, kita ada rebana perak. So kita guna rebana perak. Bila dia sampai antara wakil lelaki dan wakil perempuan ada pantunnya. So kemeriahan itu kita akan persembahan itu akan merangkumi kesenian-kesenian tradisional di negeri Perak, tarian dabu, selenggoknya, silatnya kita highlight. Kemeriahan itu nanti kita gambarkan juga dengan hadirnya masyarakat pelbagai kaum. Melayu, India, Cina, so dia akan bawa lah barang-barang identitinya, kuihnya mungkin untuk contohnya itu. Kita buat gambaran itu seperti perkahwinan betul. Yang betul-betul lah. Yang betul-betul. Dan pelamin pun kita garap menggunakan elemen-elemen craft negeri Perak yang berasaskan tekak benang emas. Maknanya kalau nak tengok tekak benang emas tu, maknanya pelamin tu akan menggambarkan tekak benang emas itu sendiri. Wah, kita lama tak tengok kan perkahwinan yang betul-betul dah boleh tradisional. mengimaginasikan bagaimana malam itu berlaku kan. Walaupun saya tak berada di Perak ketika ini, pasti antara yang dapat dengar ni dan menonton ni nak pergi ke negeri Perak. Betul. Dan bagi mereka nak pergi Perak ni, saya mungkin boleh cadangkanlah pakaian tradisional juga. Betul, boleh. Kita lebih menyemarakkan lagi suasana bagi mereka tu kan. yang berminat itu kan, di mana sebenarnya di kawasan Perak itu program itu akan berlangsung? Di kompleks JKKM Perak, saya boleh kata bersebelahan dengan Perpustakaan Negeri Perak lah, Jalan Raja di Hilir. Itu di Ipoh. Di Ipoh. Itu di Ipoh. Kalau kita nak pergi town tu sebelum roundabout tu, roundabout besar tu ada library dan sebelah tu memang kompleks JK. Tapi hari ni pun kalau masuk tu memang kita dah meriah dengan hiasan-hiasan dia supaya orang sedia maklum lah tentang pelaksanaan program di situ nanti. Baik, jadi siapa-siapa yang belum lagi ada perancangan untuk hujung minggu ni, rasa-rasa macam nak ke negeri Perak bolehlah. Boleh. Boleh je lebih kurang 3 jam maksimum. Sampai 10 jam. Balik hari pun boleh, tak ada masalah. Bagi di luar daripada Perak. Tentunya program ini merupakan salah satu pengharapan besar ingin dicapai dengan penyertaan cukup ramai. Di penghujung ini mungkin boleh kongsikan harapan terakhir dan juga mungkin boleh wawarkan kepada masyarakat untuk sama-sama datang hujung minggu ini beramai-ramai. Kalau orang Perak dia kata molah koma kan. Jadi harapan di peringkat kami lah, penganjur program sudah tentu untuk memastikan penerimaan masyarakat lah. Kita menjemput semua masyarakat yang berada di Perak, sama ada orang yang di luar mungkin tak tahu nak ke mana, mailah ke Perak, kita ke Perak. InsyaAllah ada satu program tamasya budaya yang menghimpunkan semua tentang bukan saja kesenian lah, budaya masyarakat yang kita highlightkan. Persembahan makanan pun memang kalau pergi tu jangan risau lah. Makanan memang banyak makanan yang ada. Orang Ipoh ni macam makanan juga. Betul lah. Budaya itu makanan je, produk craftnya, persembahan tu memang kita garap. Pelbagai sebenarnya. Mungkin tak sempat nak sebut semua pelbagai pengisian-pengisian yang ada. Kalau rasa-rasa nak semak tu boleh kita tengok Facebook JKKM Perak lah. So keseluruhannya insya-Allah maklumat tu ada di sana lah nanti. Saya dah terngiang-ngiang dah orang-orang dengar suara-suara bahasa orang Perak ni. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak, ni satu perkongsian cukup menarik, seronok rasanya hari ini bersama dengan orang daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Perak, iaitu Encik Abdul Rashid Abdullah yang merupakan pengarahnya sendiri. Moga-moga kita ramai-ramai kunjungi Negeri Perak. Ikan program cukup menarik ini. Betul. Kita ada dua sebenarnya program menarik hujung minggu ni. Kita ada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan di dataran apa orang kata? Di Stadium Shah Alam dan juga Tamasya Budaya di Negeri Perak. Betul. Itu antara yang menarik lah. Bawalah anak-anak kan. Ya, ramai-ramai satu keluarga pergi jalan-jalan. Betul. Baik, itu saja saya kira untuk minggu ini. Banyak telah pun kita kongsikan. Pastinya merancangkan lagi bulan kebangsaan negara. Jangan lupa untuk bersama-sama kita mengibarkan jalur gemilang di mana-mana saja. Kerana kita nak semangat tu bagi lebih semangat bulan Petrusma ini. Semangat cintakan negara kita. Betul. Dan kita harapkan juga jaga keamanan yang kita ada ini dan kedamaian yang kita ada ini, saling hormat menghormati antara resepi paling utama negara kita ni terus berjaya dan makmur dan sejahtera. Betul tu. Itu saja saya kira daripada saya Dina Syah Salim. Baiklah, jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya Pasha Rahim. Kita jumpa lagi. Bye.